Setiap negara mempunyai kisah dan legenda berkaitan hantu sejak dari zaman nenek moyang mereka lagi. Negara Jepun juga tidak terkecuali dengan kisah hantu yang menakutkan berabad lamanya. Hari ini, Fik Channel ingin kongsikan kepada semua pendengar tentang beberapa legenda hantu Jepun yang paling menyeramkan dalam suku kaum masyarakat mereka. 5. Gasha Dokuro. Gasha Dokuro adalah yokai dari tulang kerangka manusia yang tidak bernasib baik semasa hidup. Yokai bermaksud roh mitos yang menjadi sebahagian dari legenda hantu Jepun berabad lamanya. Diceritakan, Gasha Dokuro adalah hantu dari tulang kerangka manusia yang mati beramai-ramai akibat dibunuh oleh tentera pada suatu ketika dahulu. Disebabkan tidak dikebumikan dengan betul, roh dan tulang-tulang tersebut akan bergabung dan membentuk sebuah roh kerangka mereka yang telah mati. Hantu tersebut akan menghuni kawasan itu dan akan mengganggu sesiapa sahaja yang berada di kawasan si mati. Gasha Dokuro akan menghantui seluruh kawasan sehinggakan tulang-tulang si mati dikebumikan dengan cara yang betul. Gasha Dokuro dikatakan terdapat di perkampungan-perkampungan lama masyarakat Jepun yang ditinggalkan semasa Perang Dunia dahulu. Ia amat terkenal sehinggakan yokai ini terdapat pada ukiran terkenal seperti Takishasha the Witch and the Skeleton Spectre. Sehingga kini, legenda Gasha Dokuro masih lagi dianggap menakutkan bagi mereka yang suka menjelajah kawasan-kawasan hutan yang lama di sekitar negara Jepun. 4. Legenda mitos Gozu. Dalam bahasa Jepun, Gozu bermaksud kepala lembu. Mitos Gozu merupakan sebuah kisah dongeng yang diceritakan dari turun-temurun. Penceritaan tentang mitos Gozu dikatakan akan memberikan nasib malang kepada mereka yang mendengarnya. Sehingga kini, cerita asli tentang mitos Gozu masih menjadi misteri dan tidak akan diceritakan dalam mana-mana penulisan sekalipun. Menurut masyarakat Jepun, tulisan dan salinan cerita asal mitos Gozu telah dibakar dan dikoyakkan. Salah satu kisah popular mengenai mitos Gozu pernah terjadi di sebuah sekolah di Jepun. Diceritakan, terdapat seorang guru yang suka berkongsi kisah seram menceritakan tentang sebuah mitos Gozu kepada muridnya sewaktu berada di dalam kelas. Beberapa baris sahaja cerita yang dikeluarkan, murid-muridnya mengalami kesakitan di bahagian kepala dengan teruk. Walaupun sudah diminta untuk berhenti, guru tersebut dikatakan kerasukan sehingga menceritakan mitos Gozu itu sehingga tamat. Murid-muridnya terkejut melihat gurunya bermata putih dan menggeletar sehingga habis bercerita. Guru dan kesemua murid itu dijumpai pengsan selepas ditemui oleh seorang guru yang berjalan berdekatan kelas tersebut. Bila ditanya oleh guru-guru yang lain, guru tersebut tidak mengingati apa sebenarnya yang berlaku. Sehingga saat ini, cerita mitos Gozu dalam bahasa Jepun masih belum dijumpai. Disebabkan ceritanya yang misteri, tiada siapa yang tahu jalan penceritaan mitos Gozu yang sebenarnya dan ia kekal sebagai misteri sehingga kini. 3. Yuki Onna. Menurut legenda Jepun, Yuki Onna adalah hantu wanita cantik yang berjalan-jalan di tengah musim salji. Yuki Onna digambarkan berkulit putih serta berambut panjang oleh masyarakat tradisional Jepun. Sebahagian besar mitos Yuki Onna berasal dari wilayah bersalji di utara Jepun seperti Aomori dan Akita. Penduduk di sana menggelarnya sebagai Pontianak bersalji kerana Yuki Onna akan menyedut jiwa-jiwa mangsa yang ditemuinya. Yuki Onna akan menggunakan kecantikannya untuk memikat lelaki-lelaki yang lalai ketika musim sejuk dan membiarkan mereka membeku sehingga mati. Menurut penduduk, semasa Yuki Onna masih hidup, dia merupakan seorang wanita cantik yang dibunuh dalam salji dengan kejam oleh beberapa orang pemuda yang tidak dikenalinya selepas diperkosa oleh mereka. Dia telah dihidupkan semula sebagai hantu di kawasan bersalji tersebut untuk membalas dendam terhadap kematiannya. Rata-rata masyarakat Jepun akan berhati-hati sewaktu musim salji agar tidak terleka dengan kedatangan Yuki Onna yang akan datang kepada mereka bila-bila masa sahaja. Sehingga kini, Yuki Onna masih dianggap sebagai hantu bersalji yang menakutkan bagi mereka yang tinggal di daerah berbukit yang dipenuhi salji. 2. Kappa. Kappa adalah makhluk legenda masyarakat Jepun yang selalu disebut di dalam sejarah dan budaya mereka. Kappa dalam bahasa Jepun disebut sebagai anak sungai oleh kebanyakan masyarakat di sana.
Kappa digambarkan memiliki tubuh seperti manusia dan mempunyai cengkeram di bahagian belakang tubuhnya. Masyarakat Jepun menganggap Kappa sebagai dewa air tawar sehingga terdapat banyak ukiran patung Kappa di setiap kuil di daerah Jepun. Ramai yang mempercayai bahawa makhluk mitos ini benar-benar wujud berdasarkan bukti penemuan kaki dan tangan Kappa yang dipamerkan di kediaman Miyakonoju Shimazu yang terletak di wilayah Miyazaki, Pulau Kyushu, Jepun. Terdapat juga bukti-bukti lain yang menunjukkan Kappa ini benar-benar wujud seperti Kappa yang diawet di Matsura Brewery yang menjadi bualan hangat sehingga kini. Ada juga yang menganggap bahawa Kappa adalah makhluk mitos yang jahat dan suka melemaskan manusia. Disebabkan itu, manusia akan lebih berhati-hati sewaktu berada di permukaan air supaya tidak dilemaskan oleh Kappa. Makhluk mitologi ini sering dicatatkan di dalam sejarah kuno masyarakat Jepun pada zaman Edo di antara tahun 1603 hingga 1867. Kurun demi kurun, makhluk misteri ini masih lagi menjadi kepercayaan masyarakat Jepun. Mereka percaya bahawa Kappa masih lagi wujud dan bersembunyi di tempat yang jauh dari dilihat oleh manusia. 1. Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah makhluk Yurei yang sangat jahat. Yurei bermaksud manusia yang mati kemudiannya menjadi hantu disebabkan melakukan kesalahan semasa hidup. Dalam bahasa Jepun, Kuchisake Onna bermaksud wanita dengan mulut berkoyak. Menurut legenda Jepun, semasa Kuchisake Onna masih hidup, dia dihukum oleh suaminya kerana curang dan menjalinkan hubungan dengan lelaki lain. Disebabkan perasaan geram dan marah yang memuncak, suaminya menghiris mulut Kuchisake Onna sehingga terbuka luas dan dipenuhi darah sehingga mati. Selepas kejadian itu, Kuchisake Onna dihidupkan kembali sebagai hantu seorang wanita cantik yang memakai topeng sambil memegang sesuatu yang tajam. Hantu Kuchisake Onna akan menghampiri lelaki-lelaki yang berkeliaran pada waktu malam dan bertanyakan sebuah soalan. Kuchisake Onna akan bertanya sama ada dia cantik atau tidak kepada setiap lelaki yang dia temui. Jika jawapan yang diberikan adalah tidak, Kuchisake Onna akan menghiris mulut lelaki tersebut sehingga mati. Jika jawapan yang diberikan adalah cantik, Kuchisake Onna akan membuka topengnya dan akan menunjukkan raut wajahnya yang menakutkan akibat dihiris oleh suaminya. Pertemuan dengan Kuchisake Onna adalah amat menakutkan bagi masyarakat Jepun kerana bagi mereka ia adalah sebuah kisah yang benar-benar wujud dari dahulu lagi. Kuchisake Onna juga turut dijadikan watak filem dalam beberapa buah filem seram Jepun yang berjaya menambat hati para penonton. Kini, Kuchisake Onna masih lagi merayau-rayau mencari mangsa yang seterusnya. Jika anda menyukai channel ini, silakan subscribe dan berikan komen dan pendapat anda tentang penambahbaikan dan apa jua yang anda ingin tahu di seluruh dunia.